Harta Islam, Warisan Harta Islam, Hibah dan Wasiat Talk. Perhatian kepada semua peserta. Anda dikehendaki untuk membuka skrin dan suara semasa program berlangsung. Kita akan mulakan program pada pukul 8.30 malam. Diingatkan kepada semua peserta, sila isi form terlebih dahulu. Jika belum demikian, kerjasama anda amat dihargai. Mohon semua peserta bersedia. Terima kasih. Siapa yang ada dekat dalam ni, para peserta boleh tengok dekat bahagian checkbox tu untuk isi Google Form tu dulu terlebih dahulu ya. Siapa yang baru masuk tu jangan lupa untuk isi borang pendaftaran terlebih dahulu ya. Boleh tengok link dekat bahagian checkbox tu. Dan wasiat talk ini akan dijalankan selama 1 jam dan 15 minit khas untuk anda yang hadir. Mari kita mulakan majlis kita dengan bacaan doa terlebih dahulu dari saudara Hakimullah Muhaimin Norbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ya? Waalaikumsalam, jelas. Marilah bersama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, lapangkanlah dada, bukakanlah pintu hati dan juga akal fikiran kami bagi menerima dan mempelajari segala pelajaran kami. Seterusnya berkatilah ia akan menjadi sebesar-besar manfaat kepada diri kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini menerusi platform atas talian adalah untuk mengisi ilmu pengetahuan yang boleh digunakan untuk agama bangsa dan negara. Hanya kepadamu kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Muttaqin, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Limpahkanlah rahmat dan rahim-Mu ke atas program perwarisan harta Islam, hibah dan wasiat yang diadakan pada hari ini. Bersempena dengan majlis ini juga, kami memohon inayah dan taufik-Mu agar kurniakan kami kesejahteraan dan kebahagiaan. Bukakanlah hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi dengan ilmu pengetahuan. Ya Zal Jalal wal Ikram, Engkau berkatilah majlis pada malam ini dari awal hingga akhirnya agar mendapat rahmat daripadamu, dan seterusnya Engkau jayakanlah majlis ini dengan cemerlang serta mendapat keberkatan dan keredaan daripadamu, Ya Allah. Kami juga memohon daripadamu agar memberikan perlindungan kepada kami serta berikanlah program pada malam ini akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Kami juga memohon kepadamu, Ya Allah, agar memberikan kekuatan kepada kami yang hadir pada malam ini, agar diberikan kekuatan dalam melaksanakan amal kebajikan dengan penuh amanah. Jadikanlah kami orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, Ya Allah. Jauhkan kami daripada perkara-perkara yang boleh melalaikan kami. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa melakukan amal soleh, amar ma'ruf, nahi mungkar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Saudara Akimullah Muhaimin Norbi atas bacaan doa sebentar tadi. Majlis dengan sukacitanya menjemput Encik Muhammad Fadli Syakirin bin Muhammad Jamaluddin selaku pensyarah serta penasihat program ini untuk menyampaikan ucapan aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Tes, dengar ke? Dengar saya. Okey, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemulanya, terima kasih kepada penghuni majlis dan semua AJK yang telah menjayakan program ni. Okey, program yang sangat bermanfaat. Okey, so di sini insya-Allah pada seminar ini, seminar perancangan dan perwarisan harta Islam ini, semoganya memberi manfaat yang begitu banyak pada kita insya-Allah. Seperti mana yang kita ketahui, maqasid syariat itu sendiri terbahagi kepada 5. Yang pertama, menjaga agama. Yang kedua adalah menjaga nyawa. Yang ketiga, menjaga akal. Okey, yang keempat adalah menjaga harta. Yang kelima adalah menjaga keturunan sendiri. So dekat sini ada poin berkenaan dengan penjagaan harta. Okey, so di sini menunjukkan bahawa penjagaan harta itu sendiri merupakan adalah satu penting yang merupakan satu maslahah umat itu sendiri. Okey, tanpa melengahkan waktu yang ada, saya dan di sini juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Puan Nur Ashikin Ishak dan sudi meluangkan masa bersama kami di sini untuk menjayakan program surat ini. InsyaAllah semoga program ini memberi manfaat kepada semua yang menyertai, insyaAllah. Saja daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih penasihat program atas ucapan yang diberikan. Izinkan saya membaca serangkap pantun. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Baik,
Jika semua bersedia, mari saya perkenalkan dulu penceramah kita pada hari ini. Penceramah kita merupakan seorang yang berkejaya cemerlang. Beliau telah berjaya membimbing masyarakat khususnya umat Islam dari seluruh Malaysia. Kini beliau merupakan pembimbing hibah, wasiat dan pusaka dalam bidang kewangan Islam dari Kausar Wealth Management. Beliau memperolehi pengiktirafan sebagai dai profesional mawarif terbaik bagi bulan September 2023 di Kausar Group. Selain daripada itu, beliau juga aktif dengan penglibatan diri sebagai pengajar dan pembimbing untuk sistem latihan yang berkualiti tinggi, membolehkan perunding Kausar menyampaikan ilmu secara efektif dan efisien kepada masyarakat. Sebelum ceramah bermula, peserta dipersilakan untuk menonton video pendek yang telah disediakan oleh penceramah. Nanti bila besar, kena ngalo. Bila adik dah besar nanti, ayuh nak beli besar. Kita boleh naik sama-sama. Mochi! Orang nak ambil tepung!
betul jaga adik tu. Nanti ayah tunggu pesek. Kalau ayah lambat, ayah setuju. Siapa-siapa tu, siapa dia habis lo. Ambo royak awal-awal lah, ambo tak boleh nak jaga belakang ni. Kalau setakat Mimi sore tu bolehlah aku jaga. Tak ada masalah. Tapi buat demo ni kena atas piti tu tak boleh buat belanja. Budak-budak ni anak saudara kita. Bukan orang lain. Anugerah Tuhan ni dari hak kita. Kalau siapa nak jaga, biar ikhlas. Jangan duk mungkit mana. Ya, Bote. Kan aku royak dah tadi. Kalau Mimi sore aku boleh jaga, tak ada masalah. Lama lagi kau ni? Lambat sama kayak kita. Terima kasih, Yesu. Apa isteri kali? Saya nak buat itu. Sebesar mana cinta ku rasa, tapi ilahi lebih menyayangi. Namun ku reda kerana berbangga di kurnia menjadi anakmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang tuan-tuan dan puan yang saya kasihi. Tuan-tuan dan puan semua telah pun dipertontonkan dengan video sebentar tadi yang pastinya saya kena percaya menyentuh hati setiap daripada kita
Saya sendiri pun yang memang orang kata dah berulang kali tengok, tetapi setiap kali kita lihat video tersebut, itulah perasaan yang kita rasa, bagaimana agak-agaknya ditakdirkan kita kembali serentak bersama dengan pasangan meninggalkan anak yang masih kecil. Inilah perkara yang saya tinggalkan persoalan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan menjawablah persoalan kenapa sebenarnya saya berada dalam industri ini. Kerana isu-isu yang kita nampak berlaku pada hari ini, ada kepentingannya untuk kita terus menyebarluaskan ilmu pewarisan harta Islam. Terima kasih kepada barisan pengurusan pihak UiTM, pihak pengurusan yang menjemput saya pada malam ini untuk berkongsi, khususnya daripada pihak UiTM Sri Iskandar yang saya hormati, Wakil Pensyarah sebentar tadi Tuan Muhammad Fazli, pengurusi majlis kita Cik Puan Nur Ain Syafiqah dan juga pengarah projek pada malam ini iaitu Puan Nurul Jannah. Okay, selamat datang semua tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ucapkan insya-Allah pada malam ini saya akan berkongsikan tentang satu ilmu yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan semua pernah dengar, mungkin juga kali pertama mendengarnya. Tapi kalau sekiranya pernah berlaku kematian dalam keluarga, mungkin inilah titik permulaan orang kata kenapa nak ambil tahu tentang pengurusan harta pusaka ni kan. Jadi terlebih dahulu tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya pergi lebih jauh, boleh saya tahu suara saya jelas ke? Kalau jelas boleh type 1 di ruangan komen. Takut nanti bercakap seorang-seorang, risau kat saya. Suara saya jelas ke? Okey, Alhamdulillah, terima kasih atas respon tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa saya tak boleh share sekejap ya? Saya nak share slide sekejap. Okay. Okey, boleh nampak slide saya dengan jelas? Kalau jelas, boleh type 2 di ruangan komen. Alhamdulillah, terima kasih Puan Nadila, Tuan Muhammad Fazli, Puan Nurul Jannah atas respon yang diberikan. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan pada malam ini saya akan berkongsi sedikit ilmu yang saya ada dalam pewarisan harta Islam ini, di mana kita membawakan tema rancang kerana saya. Jadi sekiranya selepas daripada sesi ini tuan-tuan dan puan ada sebarang pertanyaan, insya-Allah saya akan bantu jawab. Yang mana saya mampu, sekiranya tidak mungkin saya berujuk kepada mereka yang lebih pakar. Tadi telah pun diperkenalkan diri saya sebentar tadi. Alhamdulillah saya berbangga dapat berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Maklumlah saya ni pun alumni UiTM juga kan. UiTM Merbuk, diploma, kemudian UiTM Shah Alam untuk degree-nya. Jadi tahun ini merupakan tahun ke-7 saya bersama dengan syarikat Kausar Wealth Management Sdn Bhd, di mana kami ini merupakan agensi corporate bagi syarikat Wasiah Syok Berhad. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, Wasiah Syok Berhad ini merupakan sebuah syarikat patuh amanah patuh syariah yang terbesar di Malaysia, di mana modus operandi kita adalah ketika hidup ini kita membantu pelanggan-pelanggan membuat perancangan harta, dan selepas daripada berlaku kematian, waris-warisnya akan dibantu untuk menyelesaikan pusaka si mati. Jadi dekat sini fokus kita memang masih hidup, bantu pelanggan buat perancangan, selepas kematian kita bantu waris. Namun begitu, ada juga kes-kes yang datang kepada kita selepas kematian baru nak uruskan pusaka, boleh, tidak ada sebarang masalah tuan-tuan dan puan-puan. Okay, jadi ini adalah sedikit view bagaimana sebenarnya saya bersama dengan rakan-rakan di Kausar Wealth ini adalah antara dai-dai yang aktif berkongsi ilmu di luar sana. Kerana apa? Ada sebab dia kenapa kami di Kausar ini memartabatkan pewarisan harta Islam. Kerana kalaulah kita boleh tengok sedikit statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengarah Tanah dan Galian, di mana masalah pusaka di Malaysia ini dari tahun ke tahun dia semakin meningkat. Okay. Dan kita tidak mendapat statistik rasmi sehingga kini. Statistik rasmi yang kami ada ini hanyalah kepada tahun 2016 dan selepas itu cuma anggaran-anggaran sahaja sebanyak 70 bilion. Jadi 70 bilion ini tuan-tuan dan puan-puan masih lagi berada di bawah nama si mati. Maksudnya apa? Nak uruskan
ada kesukaran nak jual tak boleh, nak laburkan tak boleh. Sebab apa? Sebab tak diuruskan oleh waris-waris. Bukan itu sahaja, malahan kalaulah kita tengok kat sini, daripada 70 bilion ini dia terdiri daripada apa? Terdiri daripada dengan KWSP-nya, dengan tabung hajinya, dan juga ada 1 juta keping geran tanah yang masih berada di atas nama si mati. Kalau kita tengok kenapa tuan-tuan dan puan perkara ini berlaku, sebab orang Islam kita ni dia berpendapat bahawa tak apalah, orang Islam kan ada faraid. Jadi tak payahlah susah-susah nak buat perancangan harta. Tetapi hakikat sebenar yang kita tak sedar adalah faraid ni apabila berlaku kematian, faraid tu dia tak datang ketuk pintu rumah kan. Lepas habis ke bumi tahlil tu dia tak datang ketuk pintu rumah kita. Perlu ada waris yang menguruskannya. Jadi kerana itulah terjadinya punca-punca harta beku ini. Jadi yang kita kesalkan kenapa non-Muslim dia tak ada isu ni? Sebab non-Muslim dia tahu dah kalau dia tak buat wasiat nanti harta tu kerajaan boleh ambil balik. Kan? Jadi waris-waris pun boleh berkelagah. Jadi sebab itulah kenapa kalau kita tengok orang Islam adalah termasuk dalam kalangan orang yang rugi di Malaysia ni, sebab sepatutnya pewarisan itu menjadi punca kekayaan, tapi dia tak berlaku sebegitu. Bahkan dia menjadi lebih teruk sehingganya berlaku kepada perbalahan di kalangan ahli keluarga. Oleh itu, ilmu yang saya sampaikan hari ini saya harap dapatlah dimanfaatkan oleh tuan-tuan dan puan untuk membuat perancangan harta pada lebih awal. Tuan-tuan dan puan yang saya kasihi, kalau kita tengok orang kata tak apalah harta saya sikit je, tak perlu nak buat perancangan pun. Tapi sebenarnya daripada sekecil-kecil harta dia akan menyebabkan berlakunya perbalahan. Dalam kes ni kalau kita tengok salah satu daripada kesnya perebut motor kapcai. Dulu saya ingat masa saya masuk awal-awal industri, seorang duda kematian isteri, dia datang pada saya, dia cakap saya ni anak perempuan seorang saja. Jadi bila isteri saya meninggal adalah van yang arwah ni pergi meniaga goreng pisang, ada 3 buah van. Dia kata van itu pun direbutkan adik-beradik arwah sampai pegawai pusaka kata dahlah kalau sampai macam ni sampai bila pun nak berbalah, tak habislah kes tersebut. Jadi kita nampak dia bukan berlaku di kalangan orang kaya sahaja. Orang yang banyak harta lain pula caranya tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang banyak harta see you in court kan. Kalau kita tengok ada kan yang kes saman menyamannya, dan yang baru-baru ni antara kes yang sedikit menyentuh hati saya memang orang yang banyak harta yang direbutkan bukanlah kereta, bukanlah perniagaan, tetapi direbutkan nombor plate pusaka arwah ayah mereka pun direbutkan oleh oleh anak-anak yang ditinggalkan ni. Jadi kita nampak orang kaya pun ada masalah, orang yang sederhana pun ada masalah. Oleh itu untuk elakkan berlaku masalah ini, seeloknya kita buatlah perancangan harta lebih awal. Dan kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita berbicara tentang pusaka ini, dia boleh melibatkan kepada emosi. Sampailah kalau kita lah, macam saya kan, orang Perlis. Orang Perlis ni dia macam orang kata apa, kasak sikit kan. Balik kampung tu, kalau dah bergaduh, berebut, periuk catering mak ni dah tak bertegur siapa dah. Lepas tu kalau berebut sempadan tanah pun tak bertegur siapa. Balik raya pintu dengan pintu tak bertegur. Sebab apa? Sebab marah isu pusaka ni. Dan apa yang lebih menakutkan, sampailah berlaku kepada berbunuhan. Jadi kalau boleh kita nak elakkan contoh kes ini, walaupun berlaku di kalangan non-Muslim, seelok-eloknya kita pun tak naklah berlaku di kalangan orang Islam kita. Kalau orang kata kalau dah bermasa muka, biarlah setakat itu sahaja. Tidaklah sampai berlaku perbunuhan ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, hari inilah kalau kita lihat ibu ayah biasanya yang berusia 60 tahun ke atas, 70, 80, mereka ni mungkin dah tak ada lagi harta yang masih dalam hutang. Bezalah dengan kita yang masih membina kehidupan ni kan, beli rumah masih berhutang, beli kereta masih berhutang. Jadi apakah hasrat ibu ayah tadi? Dia kata tak apalah, malas kan nak susah-susahkan anak-anak nanti nak urus pusaka. Tukar je lah nama terus kepada anak geran-geran tanah yang ada tu. Jadi apa kesan dia? Kalau kita tengok contoh kes ini yang berlaku di salah sebuah negeri di mana ibu dan ayah ni tukar nama kepada anak tadi tanah dan rumah yang diduduki oleh mereka. Jadi dekat sini kalau kita tengok dah tukar milik, maksudnya rumah tadi adalah milik anak lah. Jadi apa yang berlaku adalah
menantu tadi dia dah jual tanah tadi tu kepada orang lain. Jadi bila pembeli ni datang, pastilah dia usir mak dan ayah tadi. Kan? Sedangkan rumah tu masih diduduki. Tetapi dari sudut pemilikan dah berpindah milik. Jadi nanyalah kepada ibu dan ayah tadi. Jadi oleh itulah kenapa kami di Wasiat Shop ini kami tidak menggalakkan menggunakan kaedah pindah milik semasa hidup kerana kita tak nak berlaku kes-kes macam ni. Jadi apa solusi yang kita boleh bantu adalah dengan menggunakan kaedah hibah dengan syarat balasan. Contoh, ibu ayah hibahkan rumah kepada anak-anak dengan syarat sekiranya berlaku kematian, anak-anak tadi dia mesti menjaga kebajikan ibu dia. Contohlah rumah ayah hibah pada anak. So ayah letak syarat, anak-anak terima rumah ini dengan syarat jaga kebajikan ibu selagi ada hayat ibu. Maksudnya tak bolehlah suka hati halau ibu. So apa yang akan berlaku kalau anak-anak ni contohlah tak jaga ibu tadi? Ibu tadi dia boleh bawa dokumen hibah tersebut ke mahkamah syariah membuktikan bahawa hibah itu dibuat dengan syarat balasan. Sebab apa? Hibah ini sebenarnya kita buat untuk memastikan ada kasih sayang antara keluarga. Tetapi bila dah sampai kena halau macam tu dah bukan kasih sayang lagi kan. Dan kelebihan diberikan sekiranya ada tuan-tuan dan perempuan yang memang ada hasrat nak hibahkan kepada anak-anak, kita sebagai ibu ayah ini boleh tarik balik hibah tersebut tanpa perlukan kebenaran daripada anak. Maksudnya anak cucu cicit ke bawah lah. Macam contoh, saya bagi contoh, klien saya dulu dia hibahkan rumah kepada anak perempuan dia. Lepas 2 tahun kahwin tak pernah balik. Jadi mak dia tarik balik hibah tersebut. Boleh tarik balik lah sebab maknya masih hidup kan. Jadi perkara-perkara macam ni kita perlu tahu apa hasrat kita dan apa solusi yang tepat untuk memastikan hasrat kita itu tercapai dan meminimalkan masalah-masalah yang akan berlaku selepas daripada kematian kita. Yang seterusnya adalah kalaulah kita boleh tengok kenapa berlakunya punca masalah beku sebanyak 70 bilion tadi tu, kita kenal pasti dia sebagai stok. So stok ni apa? Yang pertama S-nya adalah sikap dan juga kejahilan waris. Yang kedua tak faham maksud harta dan pusaka. Dan yang ketiga tak tahu macam mana operasi pengurusan pusaka. Dan yang terakhir sekali adalah peruntukan kos dan masa. Jadi saya akan kongsikan satu persatu dengan lebih terperinci untuk memastikan tuan-tuan yang faham atau tuan-tuan semua dapat ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan dan perempuan tentang sikap pemilik harta dan waris. Pada malam ini saya mengambil kesempatan ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan perempuan sebab hadir untuk menjadi seorang pemilik harta yang orang kata cakna. Saya ada harta macam ni saya nak buat perancangan. Ada setengah orang dia tak ambil kisah langsung. Tapi malam ni tuan-tuan dan perempuan tahniah sebab berjaya hadir untuk nak belajar macam mana sebenarnya nak buat perancangan harta ini. Okay. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kalaulah di pihak waris-waris pula, biasanya kan bila berlaku kematian, kita balik sahaja daripada kubur tu, masa itulah ada semua waris, anak-anak berkumpul masa tu. Jadi kalaulah ada yang buka mulut, mesti dia akan cakap, kubur mak megah lagi kan. Kau dah nak cakap pasal pusaka mak, sedangkan tuan-tuan dan perempuan, kubur yang megah itu dikekal megah. Dia tak bertukar warna, dan kalau bertukar pun dia kena lembab pada kering je kan. Okay. Satu perkara yang tuan-tuan dan perempuan semua perlu tahu adalah kita ni sebagai orang Islam apabila berlaku kematian, ada tiga, bukan TEEGA kan, ada 3 perkara yang perlu disegerakan selepas daripada kematian. Yang pertama adalah kebumikan jenazah, yang kedua bayarkan hutang si mati, dan yang ketiga uruskan pusaka si mati. Yang ini yang ramai orang terlepas pandang. Kita kalau boleh memang nak ke bumi cepat-cepat kan. Nanti orang kata apa, bau pula jenazah, air pula jenazah. Hutang pun orang memang akan cakap, turun je sebelum pergi kubur tu waris dah cakap dah siapa arwah ada hutang dengan siapa, datang jumpa waris. Tetapi bab urus pusaka, siapa yang akan mula bercakap dulu? Yang inilah yang akan jadi masalah. Kenapa disebutkan dalam hadis ini pengurusan harta pusaka si mati ini perlu disegerakan? Sebab kita takut-takut adalah di antara waris yang kemungkinan termakan hak orang lain, iaitu makan harta batil. Contohlah, sebuah rumah yang duduk oleh suami, isteri, anak-anak dia. Okay? Dia takdirkan suami tu meninggal, jadi suami tu pula dia ada mak ayah lagi. Jadi dalam hak rumah yang duduk oleh isteri dan oleh balu lah sekiranya suami tu meninggal tadi, ada bahagian mak dan ayah tadi.
Jadi nak duduk sementara nak selesai pusaka perlu minta izin daripada mak tadi. Jadi perkara-perkara macam ni kalau kita tengok masyarakat kita kurang cakna. Jadi malam ini saya harap tuan-tuan dan puan dapat satu ilmu baru. Jangan cakap orang yang nak berpusaka ni tambah harta, bukan. Sebenarnya dia nak memulakan proses sahaja. Sebab dia tolong urus tu, dia tak dapat. Bukan dia ambil semua pun. Kan? Jadi dia cuma tolong uruskan sahaja. Okay, yang seterusnya adalah T, iaitu tak faham maksud harta dan pusaka. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, hari ini sekiranya kita hidup, apa sahaja harta yang kita miliki, ia adalah milik kita, iaitu harta lah. Tetapi sebaik sahaja berlaku kematian, maka status harta tadi dia dah bertukar menjadi pusaka. Macam orang kahwin, kan, orang perempuan, masa dia bujang, dia cik. Tapi lepas selesai akad nikah, status tukar dah jadi puan. Sama juga dalam konsep musa harta pusaka. Jadi ketika menjadi harta ini, kita ni sebagai pemilik harta, kita bebaslah nak buat apa saja. Nak sedekah, bayar zakat, nak wakaf, nak buat hibah. Kita renovate rumah, ada tak kita pergi tanya dengan mak kita, mak nak renovate rumah saya ni boleh tak? Tak kan? Sebab kita tahu renovate lah senyap-senyap, nanti mak datang tengok rumah baru, mak pun bangga tengok rumah kita kan. Sama juga kalau kita nak beli hadiah dekat pasangan kita. Kita tak tanya ayah kita, ayah boleh ke nak guna duit dalam akaun saya ni nak beli hadiah kat pasangan saya. Kita tak tanya sebab tu duit kita. Jadi masa hidup ni nak buat apa buatlah. Tetapi bila berlaku kematian, maka ia ada hak waris-waris. So daripada status harta bertukar menjadi pusaka, ada hak waris-waris. Jadi bila kita kata ada hak waris ini, apa perkara yang perlu dilalui sebelum agihan kepada waris? Bukan berlaku kematian terus pergi kunci rumah arwah, terus ambil kunci kereta arwah. Jangan buat macam tu. Kita semua ni ada adab dalam menguruskan pusaka. Ni bukan dekat dalam ni, tak, dalam ni semua baik-baik. Ni dekat saya cakap ni dekat Zimbabwe sana, dia bukan dekat sini ya. Okey. So kalau kita tengok apabila kita ada harta ini, apa yang kita perlu lakukan adalah kita kumpulkan. Maksud kumpul ni adalah senaraikan. Senaraikan harta yang ada tu, kemudian kita tolak dulu kos ke bumi. Jadi kos ke bumi ni maksudnya macam kafankan, mandikan semua tu. So semua tu kita boleh ambil daripada pusaka arwah. Kadang-kadang arwah ni dia ada hairat kematian. So hairat kematian tak ada masalah lah. Jadi boleh gunakan hairat kematian tersebut. Tetapi sekiranya tak cukup ataupun memang tak ada, boleh guna pusaka si mati. Macam contoh pagi tadi saya baru sangat dapat panggilan telefon daripada anak arwah pelanggan saya. Dia ada bagi tahu ayah dia meninggal 2 hari lepas. Dia kata, puan boleh ke hairat kematian arwah ni tak cukup, kami boleh guna ke pusaka arwah ni untuk bayar tambahan yang tak cukup tu? Boleh, tak ada masalah. Itu memang dibagi tahu dah. Okey. Yang keduanya adalah hutang kepada Allah. So hutang kepada Allah ni macam mana? Contoh fidyah puasa, badal haji, zakat. Ini semua perlu diselesaikan dulu menggunakan pusaka si mati. Dan yang ketiga adalah hutang kepada manusia. So contohlah kita lah ada hutang peribadi dengan kawan-kawan, dengan adik-beradik ke, dengan bank semua ke, perlu diselesaikan. Dan sekiranya contoh adalah berlaku perceraian di antara suami isteri, ada anak-anak yang masih kecil, jadi anak-anak ni sepatutnya di bawah tanggungan bekas suami tapi tak dijelaskan nafkah semasa hidup, itu juga sebenarnya boleh dikira sebagai hutang. Jadi kena hati-hatilah. Maksudnya kalau biasalah ditakdirkan meninggal, boleh si bekas isteri boleh bagi tahu waris-waris yang arwah ni dia tak bayar nafkah dah lama dah. Jadi boleh tuntut daripada pusaka dia sebelum waris-waris ni ambil bahagian faraid mereka. Okey. Dan yang seterusnya adalah tuntutan harta sepencarian. Jadi siapa yang boleh tuntut harta sepencarian ini adalah pasangan. Okey, pasangan. Maksudnya sama ada kalau yang meninggal itu adalah suami, isteri boleh tuntut, dan yang meninggal itu isteri, suami boleh tuntut. Cumanya biasanya yang tuntut adalah isteri lah, sebab tanggungjawab menyediakan nafkah tu semua adalah kepada suami kan. Cuma dari harta sepencarian ni dia adalah amalan masyarakat setempat ataupun uruf. Dia bukan dalam, dia tidak terkandung dalam Al-Quran tetapi boleh mohon. So banyak mana yang dibenarkan adalah maksimum 50% daripada harta yang dituntut tadilah, cuma perlu disertakan pembuktian. So pembuktian ni macam mana? Contohlah masa nak beli rumah nama suami. Suami tak cukup deposit. Jadi isteri tolong top up.
Jadi segala resit-resit tu simpanlah. Dan contohlah hari ini saya nampak ada ramai suri rumah yang sambil duduk di rumah jaga anak, dia bekerja. So daripada situ dia ada sumbangan juga. Suami pergi kerja, naik pangkat. Sebab apa? Sebab suami ni rasa tenang. Kan kat rumah isteri boleh jaga anak semua. So itu juga boleh dikira sebagai sumbangan untuk harta sepencarian. Jadi isteri tadi boleh tuntut, cuma kena adalah penjelasan-penjelasan bagaimana isteri tadi boleh tuntut. Dan yang seterusnya adalah wasiat 1/3 kepada bukan waris. Jadi dekat sini saya ambil kesempatan, kita dalam Islam sebenarnya tidak ada wasiat pembahagian harta kepada waris. Kenapa? Sebab waris ni dah dijelaskan dalam surah An-Nisa untuk pembahagian faraid. Jadi sebab itu tidak ada wasiat pembahagian harta kepada waris. Yang ada hanyalah wasiat pembahagian harta kepada bukan waris dengan tujuan sambung amal jariah dia selepas daripada kematian. Berapa banyak yang dibenarkan adalah maksimum 1/3. Jadi sekiranya si mati bagi lebih, macam mana? Si mati bagi lebih perlu minta kebenaran daripada waris. Kalau waris kata, oh tak apalah, kami pun nak biarlah dapat tu pahala kepada arwah. So okey, tetapi kalau waris kata, tak boleh lah, kami nak juga bahagian kami. Maksudnya yang boleh bagi cuma 1/3 sahaja. Contohlah kepada rumah anak yatim. Kemudian dia kata nak buat masjid. Contoh kita ambil dulu yang satu family MH17 tu kan. So dibuatkan masjid daripada duit-duit pusaka arwah untuk satu family semua tu. So itu contohlah. Maksudnya untuk sambung amal jariah selepas kematian. Okey, sebab apa? Sebab kita ni tuan-tuan dan puan-puan terputus segala amalan kecuali 3 perkara selepas kematian kita. Yang pertama yang adalah ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah sedekah dan amal jariah, dan yang ketiga adalah doa daripada anak yang soleh. Jadi kita tengok ilmu yang bermanfaat ni, mungkin kita pun tak banyak sangat ilmu, dan kemudiannya orang kata apa, sedekah jariah masih hidup ni pun mungkin kadang-kadang tak banyak sangat, so kita nak sambung lagi. Dan anak pun bukan semua orang direzekikan anak kan. Jadi maksudnya kita tengok mana-mana yang mampu. Sedekah dan amal jariah ni salah satu kita mampu untuk sambung selepas daripada kematian. Dan baki selepas ditolak semua ni, kos ke bumi, hutang kepada Allah, hutang kepada manusia, harta sepencarian, wasiat 1/3 ni, barulah harta tadi diagihkan sama ada mengikut faraid ataupun ikut muafakat. Okey. Kalau yang memilih faraid, tak ada masalah, ambillah bahagian faraid masing-masing. Ada yang nak muafakat pun boleh, cuma kalau ulama-ulama mengatakan seeloknya dia tahu dulu berapa bahagian faraid dia, lepas tu masing-masing nak melepaskan hak, boleh, tak ada masalah. Okay, so maksudnya kalau kita nampaklah contohlah kalau kita ni ibu saudara waris salah seorang adik-beradik kita yang meninggal, anak-anak saudara kita ni kecil lagi, jadi kita rasa macam kita nak ambil pun kita ada pendapatan sendiri. Anak-anak saudara kita ni yang kecil-kecil ni perlukan duit untuk membesar, jadi kita rasa macam biarlah lepaskan dekat dia pun boleh, ada pahala untuk kita sebenarnya. Okay, so jadi tuan-tuan puan perlu faham bila berlaku kematian ada proses-proses dia, ada adab-adab dia perlu diselesaikan. Cumanya sekiranya semasa hidup harta-harta kita dah dihadiahkan, dah dihibahkan, dah diwakafkan, yang itu tidak termasuk dalam pusaka ni tadi. Sebab yang ini dah berlaku dah semasa hidup. Cuma yang hanya perlu diagihkan selepas kematian yang masuk kategori pusaka tadi tu adalah yang mana yang tak dibuat lagi apa-apa perancangan oleh si mati. Contoh, kita ada barang kemas masa hidup, kita dah hibah kepada anak kita. Bila sahaja berlaku kematian kepada diri kita, waris tak boleh tuntut lah sebab dah bagi dah pada anak masa hidup tadi, dah terlaksana dah hibah tadi tu. Okay, so maksudnya yang perlu diurus secara pusaka dan faraid ini hanyalah yang belum dibuat apa-apa perancangan. Okay, jadi yang seterusnya saya nak bagi analogi kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana beza harta dan pusaka tadi. Okay, so kalaulah hari ini dalam poket kita ada RM50, okay, contohlah seorang suami dia pergi minum kan, poket RM50 lah. Tiba-tiba turun-turun aksiden meninggal. So bila meninggal saja RM50 tadi yang asalnya dia nak bawa pergi minum tadi tu, ketika itu bukan lagi harta dia. Sebaliknya menjadi pusaka dia. Jadi bila kita kata pusaka, siapakah waris-waris yang berhak ke atas duit RM50 tadi ni?
Ini adalah waris utama yang terlibat sebagai waris waris. Contohlah suami ni, dia ada ayah, ada ibu, ada anak lelaki, anak perempuan dan juga isteri. So waris yang terdekat 5 ni. Tetapi dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176 ni ada dijelaskan ada lagi 24 golongan dan satu lagi adalah Baitul Mal yang layak mewarisi harta melalui faraid. Cuma kalau dia ada yang 5 ni dululah. Tapi contoh kalau orang yang mungkin tak ada ibu ayah, ada anak perempuan saja. Sudah masuk dah adik-beradik pula. Ataupun mungkin dia kahwin tapi tak ada anak. Kemudian mak ayah pun tak ada. Tinggal pasangan. So baki daripada pasangan tu pergi pula mungkin ke adik-beradik. Atau adik-beradik tak ada, mungkin pergi dekat mamak saudara, bapak saudara. So nanti kita akan bantu untuk tuan-tuan perempuan dari sudut penyediaan wakaf sini faraid untuk kita tahu sekiranya berlaku kematian siapa yang bakal mewarisi waris kita. Saya rasa pihak organizer ada sediakan, nanti tuan-tuan dan puan cuma boleh isi. InsyaAllah kita akan hubungilah selepas daripada habis program ni. Jadi kalau kita tengok dekat sini berapa bahagian yang disebutkan dalam surah An-Nisa tadi, sekiranya seorang suami meninggal, dia berkahwin, isteri dia ada, seseorang isteri dapat 1/8 sebab dia ada anak. Kalau dia tak ada anak, isteri dapat 1/4. Bagaimana pula kalau suami yang meninggal tadi ni dia ada lebih dari seorang isteri? Maksudnya is 1, is 2, is 3, is 4. Jadi 1/8 tadi ni bahagilah dengan bilangan isteri tadi. Bukan makin besar, dia akan makin kecil lah, of course lah dekat situ. Okay. Anak ayah dan ibu. Kalau si mati tadi dia ada anak, maka dapatlah 1/6 setiap seorang. Tetapi kalaulah suami tadi yang meninggal ni dia tak ada anak, maka ayah dan ibu tadi dapat 1/3. Yang habiskan adalah ayah lah. Ibu dapat 1/3, baki tu ayah dia akan dapat. Dan yang seterusnya adalah anak lelaki dan anak perempuan. So anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Kalaulah tak ada anak lelaki, ada anak perempuan sahaja, seorang anak perempuan dapat 1/2, setengah. Tetapi lebih dari seorang, maksudnya 2 dan ke atas lah, 2 ke 3, 4, 5 tu 2/3 bahagi sama rata. So contoh 2 orang anak perempuan, 2/3 bagi 2. Kalau 4, 2/3 bagi 4 lah. Jadi yang ini antara benda-benda yang kita perlu tahu dalam pembahagian faraid. Kita harap ramailah orang sampaikan benda ni sebab saya pun dulu saya tak tahu. Sehingga saya masuk dalam industri baru saya tahu benda ni sangat penting. Sebab apa? Kita takut kita tak ambil hak orang lain ni. Satu perkara yang kita sangat takut. Sebab bab makan harta orang ni dia boleh menyebabkan solat kita pun tak diterima kan. Jadi kita nak berhati-hatilah. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini, ni duit, cerita pasal duit baru Okey. Duit senang, kita tak gunting duit ni. Sebaliknya kita akan agih-agihkan. Tetapi ada satu perkara yang sangat penting yang kita nampak jadi isu dalam masyarakat kita adalah apabila dianya berkaitan dengan hartanah, iaitu rumah ataupun tanah. Hartanah tu maksudnya sama ada rumah atau tanah lah. Okey. Apa isu yang ada dekat Malaysia hari ini? Okey. Ada 3 situasi. Contohlah, situasi yang pertama, kita ambil contoh yang ada dekat sini. Apabila suami ni meninggal, ada hak mak ayah dalam rumah tadi ni. Okay. Situasi yang pertama, mungkin mak ayah ni kata tak apalah, kita bagi je menantu dan cucu-cucu kita duduk rumah tu. Kami 1 sen pun tak nak, rumah tak nak, duit pun tak nak. Okay, so Alhamdulillah lah. Jadi legalah isteri dan anak-anak ni. Tak perlu buat apa-apa, maksudnya tak perlu dah nak bayar bahagian ke apa ke. Tapi berapa banyak yang berlaku macam ni? Daripada 10 kes, 1 kes sahaja. Ini statistik yang dikeluarkan oleh pihak pejabat pusaka kecil sendiri. Okey, situasi yang kedua adalah mak dan ayah ni kata tak apalah, kami tak nak rumah ni tapi kami nak duit. Jadi sekiranya contohlah rumah ini bernilai 500,000, maka untuk membolehkan nama ayah dan ibu ini dikeluarkan nama mereka daripada rumah ini, maka perlulah bayar sebanyak 24/72 darablah dengan 500,000. Barulah boleh fully dapat kepada isteri dan juga ada anak ni tadi. Itu situasi yang kedua. Dan situasi yang ketiga, yang ini memang lagi sukar. Sebab apa? Dia kata tak apalah, kami tak nak duit. Kami pun tak nak duduk. Tapi kami nak nama tu dimasukkan dalam geran rumah tadi. Okay. So apa efek dia? Bila dimasukkan dalam geran tadi, yang pertama bila nak jual, perlu minta izin. Kalau tanah tak apalah, tanah tu sebab dia dah pecah bahagian. Maksudnya jual bahagian ni letak sempadan. Tapi rumah, macam mana nak sempadankan rumah?
Maksudnya bila nak jual rumah perlu minta persetujuan semua. Dan kemudiannya pula, kenapa orang selalu tak nak lepaskan hak rumah dan tanah? Sebab kalau kita perasan, rumah dan tanah ni dia akan nilai dia hari ke hari makin meningkat. Macam baru-baru ni saya ada bantu satu akak hibah. Dia kata dulu uncle beli tanah ni 20,000, 30,000 je. Sekarang tanah tu dekat Kelantan ni dah dekat dekat 1 juta setiap satu tanah. Jadi dia kata memang naik tinggi lah kan. Jadi benda-benda macam ni menyebabkan orang memang nak lah. Sebab bila dijual nanti dia akan jadi nilai yang lebih tinggi. Dan apa lagi kesukaran sekiranya letak nama dalam gerai ni? Contoh, selepas ayah dan ibu ni meninggal, siapa pula yang akan masuk ke rumah tadi? Adik-beradik suami tadilah. Jadi lagi bertambah bilangan waris sebab dah berlaku kematian berlapis. So ini isu kenapa kita sangat menekankan kalau di Wasiat Shop ni produk hibah hartanah adalah antara produk yang memang kita sangat banyak bantu pelanggan. Sebab apa? Sebab majoriti daripada orang di Malaysia ni bila berumur 30 tahun ke atas tu dia akan beli rumah kan. Jadi memang kita perlu bantulah. Okey. Dan yang seterusnya adalah kenderaan. Jadi kenderaan ni tak sama macam rumah dan tanah sebab rumah dan tanah dia boleh masuk lebih daripada satu nama dalam gerai. Tapi kereta tak boleh. So macam mana? Siapa nak kereta, dialah kena tebus bahagian orang lain. Contohlah dalam kes ni, isteri ni, kereta ni memang dia pakai untuk pergi ambil anak dekat sekolah. Dia tak ada kereta lain dah. Jadi dia perlu tebuslah bahagian kenderaan ni, bayar kepada mak dan ayah dia. Okay, untuk membolehkan nama kereta tu dapat sepenuhnya kepada dia. Saya ada satu kes yang saya uruskan 2 tahun lepas. Arwah suami dia meninggal, ada mak ayah, ada isteri, ada 2 orang anak lelaki. Kereta masih berhutang, ada lagi dalam 50,000. Alhamdulillah arwah suami dia ada hire purchase takaful. Jadi hutang Honda tu langsai lah. Tetapi apa yang berlaku adalah bila mak ayah menuntut bahagian kenderaan tu, jadi kena bayar kepada mak ayah tadi. Jadi sebab apa? Sebab itu memang satu tu kereta yang dia ada, tak ada kereta lain kan. So kita nampak orang kata ada anak lelaki tak risau. Tapi sebenarnya ada anak lelaki, ada mak ayah. Jadi perlu diuruskan dengan baiklah semasa hidup ni. Supaya kita tak nak berlaku kes-kes macam ni. Okay, yang seterusnya adalah operasi pengurusan pusaka. Yang ini adalah antara part yang paling penting di mana kenapa berlakunya 70 bilion pusaka beku tadi tu sebab orang tak tahu nak proses pusaka tu macam mana. Sebab tak ada orang tolong uruskan, jadi tak tahulah kan. Okey, jadi kalau kita tengok proses operasi pengurusan pusaka ni dia ada tiga proses ataupun kita panggil 3 kunci. Yang pertama adalah kunci perolehan kuasa, yang kedua adalah kunci pentadbiran dan yang ketiga adalah kunci pembahagian. Jadi saya akan bantu jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan satu persatu. Okey, sebaik saja berlaku kematian, tempat nak dapat perolehan kuasa ni dekat mana? Ada 3 tempat Okey, 3 lagi kan. Okey, perolehan kuasa ni kalau orang utara dia kata ambil kuasa. Gitulah kan. Okey, so kat mana? Yang pertama adalah dekat Mahkamah Tinggi Sivil. Okay, siapa yang perlu pergi ke Mahkamah Tinggi Sivil ini adalah mereka yang mempunyai jumlah keseluruhan harta bernilai 2 juta dan ke atas. Maksudnya kalau dia meninggal, harta dia 2 juta ke atas, boleh pergi ke Mahkamah Tinggi Sivil. Okay. Yang kedua adalah kalaulah si mati tadi dia meninggalkan harta bawah 2 juta tapi mempunyai sekurang-kurangnya 1 rumah ataupun 1 tanah, maka urusan pusaka ini akan berlangsung di pejabat pusaka kecil. So pejabat pusaka kecil dekat mana? Dekat pejabat tanah, dia ada seksyen pengurusan pusaka. Okay. Dan yang ketiga adalah sekiranya pusaka si mati tadi di bawah 600,000, dia tak ada harta ta'alif. Maksudnya tak ada rumah, tak ada tanah. Dia cuma ada kereta, ada account bank, ada motor, bawah 600,000. Jadi urusannya adalah di Amanah Raya Berhad. Okey. Cuma apa yang kita perlu faham adalah Amanah Raya Berhad ni dia adalah sebuah syarikat amanah kerajaan. Macam kita hospital government dengan KPJ. So ARB ni hospital government lah. Kalau macam Wasiat Shop ni dia KPJ. So tu dia punya perbezaan dia. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini Amanah Raya dia boleh urus
sama ada ERB memang kuasa dia, Mahkamah Tinggi pun dia boleh uruskan dan Pejabat Pusat Kecil pun dia boleh uruskan. Cumanya maksudnya bila pergi dekat dia tadi tu, of course lah dia akan ada fee yang akan dikenakan kepada pelanggan. So mana-mana kita perlu tahulah. Okey, selepas selesai daripada proses perolehan kuasa ini, proses yang kedua adalah proses pentadbiran. Maksudnya masa ni lah dah dapat surat kuasa baru boleh pergi Puspakom buat inspection kereta. Habis inspection kereta pergi pula dekat JPJ untuk proses tukar nama. Dia tak boleh bawa surat mati, saya nak tukar nama kereta arwah, tak boleh. Kena lalu proses perolehan kuasa dulu. Okey, nak keluar duit pun sama. Tadi kata puan ada duit dalam ni, boleh pergi keluarkan terus ke? Tak boleh. Untuk surat kuasa mentadbir dululah. Okey, dan yang terakhir adalah pembahagian. So pembahagian ni lah tadi yang ada beberapa kaedah. Kalau harta yang dah dihibahkan, so maksudnya kaedah hibah lah. Kalau harta tadi tak dibuat apa-apa perancangan, maka boleh diagihkan ikut faraid ataupun muafakat. Dan yang ketiga, sekiranya adalah waris-waris atau untuk harta sepencarian ke ataupun arwah ada buat wasiat 1/3 ke, so kita akan agihkan ikut hasrat si mati tadilah dan juga ikut tuntutan daripada waris-waris. So bila kita bercakap tentang pembahagian ni pula, bidang kuasa siapa pula? So bidang kuasanya berada di bawah bidang kuasa. Yang pertama untuk orang Islam di Malaysia, Mahkamah Syariah lah. Sebab tu orang kadang-kadang dia confuse. Pusaka ni saya nak mula urus dulu dekat mana? Sebenarnya perolehan kuasa dulu. Dah habis perolehan kuasa, dapat surat kuasa kat sini, baru boleh pergi takbir dan juga bahagi. Walaupun kita kata kita orang Islam ada faraid semua, tapi of course lah dari sudut susunan tu, kita perlu lalu proses-prosesnya terlebih dahulu. Okay? Kalau saya boleh bagi contoh lah kepada tuan-tuan perempuan, hari ni kalau kita ada rumah, kunci pagar, kunci rumah, kunci bilik. Jadi perolehan kuasa ni dia adalah kunci pagar, pentadbiran ni kunci rumah, pembahagian ni kunci bilik. Jadi kalau kita hanya buat dokumen hibah saja, dokumen wasiat saja, dia tidak akan menyelesaikan masalah pusaka. Sebab apa? Yang pegang nombor 1 kita tak selesaikan lagi. Ini saya selalu kongsikan dengan apa? Dengan orang-orang awam, di mana buat dokumen hibah saja tidak memadai, buat dokumen wasiat saja tidak memadai. Sebab kita tak sediakan kunci yang nombor 1 dan nombor 2 ini. So ini perkara yang sangat penting untuk tuan-tuan semua pada malam ini tahulah. Okey. Yang seterusnya adalah tentang peruntukan kos dan juga masa. Yang ini yang biasanya kalau kita jumpa dengan pemilik harta, ayat dia, pandai-pandailah anak saya nanti nak urus. Dia tak tahu yang pandai-pandai anak dia tu, anak dia sibuk, anak dia kerja bagus. Kan, dia kata, saya dah bagi pelajaran tinggi dah banyak dah harta ni. Pandai-pandailah dia orang nak ni kan, takkan tak tahu. Tak, bukan isu tak tahu. Pertama kena tahu. Urus pusaka bukan percuma. Buat sekarang ke, buat selepas kematian ke, pasti akan ada kos. Itu perkara yang kita tak boleh lari. Sebab pejabat pusaka pun ada staf nak dibayar. Mahkamah pun ada staf yang nak dibayar kan. Kalau syarikat-syarikat amanah macam kami pun ada juga staf-staf yang nak dibayar. Jadi peguam-peguam yang ada firma pun ada pegawai-pegawai yang perlu dibayar, peguam-peguam yang perlu dibayar. Jadi benda ni datang daripada mana? Dalam akta dah disebutkan. Okay? Mana-mana service provider boleh mengenakan charge kepada pelanggan mereka sehingga 5% daripada nilai pusaka si mati. Tidak termasuk dengan miscellaneous fee lagi lah. Kalau pejabat pusaka kecil 0.2%. Okay? Tapi kita jangan tengok dekat kos tu sahaja. Cuba kita tengok siapa yang nak urus. Bila dia nak urus, apa yang dia perlu lalui? Dia perlukan masa. Masa ni maksudnya kalau dia bekerja, dia perlukan cuti. Kalau contoh macam saya, harta mak ayah saya di Perlis. Saya duduk Kelantan. Daripada Perlis nak balik, daripada Kelantan nak balik ke Perlis tu, kena duit minyak, betul tak? Cost travel semua tu pasti akan kena. Jadi dekat sini kadang-kadang orang rasa macam kenapa dia buat lambat sangat? Of course lah dia buat lambat. Yang buat kerja dia seorang, yang tanggung duit dia seorang tapi nanti dapat harta ramai-ramai. So ini antara isu-isu yang berlaku. Duit parking kan lagi. Duduk Kelantan ni saya rasa murah lagi. Kalau dulu duduk Selangor, semua tempat kan nak pergi keluar depan rumah. Betul. Pergi parking kena bayar kan. Jadi betapa tingginya. Itu yang menyebabkan nak bergerak tu orang akan jadi lambat lah. Dan kalau lah tuan-tuan puan tengok hari ni, ini adalah statistik yang dikeluarkan oleh Pejabat Tanah sendiri. Kebanyakan kes pusaka hanya dimohon, maksudnya baru buat permohonan tau, bukan selesai. Buat permohonan selepas tahun ke-20 kematian.
Maksudnya apa? Hari ini kita berada pada penghujung tahun 2023, yang meninggal tahun 2003 dulu tahun ni baru mohon. Dan ini bukan cerita kosong. Kalau tanya kawan-kawan saya yang berada di industri, saya punya kes pun ada yang sampai 40 tahun lebih, yang dah sampai keluarga masuk belah sini belah sana. Kita memang tengok, ya Allah betapalah ruginya masyarakat kita. Rugi itu satu hal. Yang kita takut tu hak-hak yang tidak diagihkan. Itu benda kita paling takut. Jadi ambillah cakna tentang perkara ni supaya tak berlaku di kalangan keluarga kita. Kalau hari ini tuan-tuan dan puan adalah di kalangan kita yang ada pada malam ini, ada ahli keluarga kita yang meninggal, kita masih lagi belum uruskan pusaka, bawalah berbincang supaya kita tidak lagi bertangguh dalam menguruskan pusaka. Kita memang takut kalau kita bertangguh tentang urusan pusaka ni. Okay. Yang seterusnya kalau kita tengok dalam hadis ni pun dinyatakan kita ini dituntut untuk merancang dalam Islam. Dari dalam surah Yusuf dinyatakan, hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut, kemudian apa yang kamu ketam, biarkanlah dia pada tangkainya, kecuali sedikit dari bahagian yang kamu jadikan makan. Dan kemudian akan datang selepas itu 7 tahun kemarau yang besar yang akan menghabiskan makanan kamu, sediakan baginya, kecuali sedikit daripada apa yang kamu simpan. Dan kemudian akan datang pula selepas itu tahun yang padanya orang ramai boleh rahmat hujan dan dapat memerah hasil tersebut. Jadi kalau kita tengok sebenarnya tuntutan tentang merancang ni, tidak kiralah dalam apa jua keadaan hidup kita kan, kita yang mungkin ada anak, kita dah prepare dah. Berapa tahun lagi anak kita masuk universiti? Kalau boleh kan, zaman saya dulu punya PTPN. So, bila kita rasa sakit dia membayar PTPTN tu rasa macam, tak boleh lah anak aku tak boleh macam ni. Kita kena ada saving yang cukup. Sama juga macam ni, kita penat tak kumpul harta? Susah payah tak kita nak beli harta? Banyak kita kena lam masa nak beli rumah. Berbelas ribu kan? Punyalah nak duit nak beli rumah tu. Lepas tu bila dah dapat, kita tak fikir macam mana nak rancang tu harta tu kepada anak kita. Tiba-tiba kita meninggal. So apa yang berlaku? Itu benda yang sepatutnya kita fikir. Sepatutnya dapatnya kunci rumah, buatlah dulu dokumen hibah, buatlah dulu perancangan harta supaya kalaulah berlaku apa-apa ke atas diri kita, perkara ini boleh selesai, anak-anak kita ni tidak lagi akan berada dalam keadaan terkantang-kanting seperti mana kita tengok dalam video sebentar tadi. Okay, yang seterusnya adalah, tadi kita tengok kenapa berlaku masalah pusaka tadi. So, kali ini saya nak terangkan pula, nak kongsikan bagaimana untuk kita selesaikan masalah pusaka ni. Okay, so dah beku, kita kena selesaikan dengan cepatlah, iaitu kita panggil dia sebagai fast. So, fast ni apa? Yang pertama, kita kena kenal waris faraid kita. Yang kedua, kita kena tahu apa senarai aset dan juga keperluan ke atas aset-aset kita. Yang ketiga adalah solusi untuk kita tahu apakah perkara-perkara yang kita perlu lakukan. 3 kunci tadi. Dan yang keempat adalah untuk ambil tindakan. Sebab apa? Kalaulah kongsilah berapa banyak ilmu pun, kalau kita ambil tindakan, dia takkan bermakna kepada diri kita. Contohlah kita duduk bincang-bincang dengan pasangan kita yang nak beli kereta baru lah bulan depan. Lepas sebulan yang pasangan kat tu bila dah 5 tahun tak boleh beli lagi kan. Jadi kena bertindaklah baru dah dapat kereta baru, betul tak? So contoh, saya bagi contoh je. Okay, seterusnya adalah, alright, so saya akan perincikan satu persatu faraid ni macam mana. Okay, yang pertama tadi saya dah kongsikan antara waris faraid yang berhak apabila berlaku kematian. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan, nanti pihak organizer ada sediakan Google Form kan untuk tuan-tuan dan puan isi. InsyaAllah isikan maklumat pada dalam tu. Nanti selepas ini saya akan bantu untuk sediakan mockup CJ faraid ini kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan sekiranya adalah di antara rakan-rakan perunding saya yang menjemput tuan-tuan dan puan-puan, boleh hubungi mereka untuk dapatkan mockup CJ faraid ini. Dan memang kami beri percuma kepada peserta-peserta taklimat lah. Peserta seminar pada malam ni kita berikan secara percuma. Okay, jadi kenapa penting tengok dekat sini? Barulah kita tahu, bila saya meninggal, ini adalah waris saya. So sebenarnya dalam contohlah kes ni, sebenarnya rumah ni saya beli untuk anak dan isteri saya. Mak ayah saya ni ada dah rumah. So mak ayah kita bagilah cash. Kan, contoh mak ayah sakit. Jadi at least kurang-kurangnya kita boleh tinggalkan dana untuk mak ayah kita, andainya kita pergi dulu. Tapi rumah bagilah kepada anak dan isteri. Sebab apa? Kalau orang belajar Islamic banking, Islamic finance, rumah ni apa? Dia adalah keperluan, daruriyat kan? Jadi kita perlu utamakan terlebih dahulu tempat perlindungan kepada waris-waris kita yang kita sayang. Okay, seterusnya adalah kenal pasti aset. Okay, so aset ni
Kenapa kita kena tahu aset ni macam mana sifat dia? Okey. Sebab apa? Yang pertama tadi saya dah bagi tahu ada 3 tempat di Malaysia untuk kita uruskan pusaka. Okey. Jadi maksudnya kita nak tahulah, nak buat anggaran. Oh, kita ni bila berlaku kematian nak uruskan dekat mana? Dekat pejabat pusaka kecil ke, dekat pejabat pusaka besar, dekat Mahkamah Tinggi Sivil ke, ataupun dekat Amanah Raya Berhad. Okay, so barulah kita boleh bagi solusi. Kalau kita tak senaraikan, macam mana kita nak tahu kita punya urusan pusaka nanti lepas meninggal nak buat dekat mana? Kalau kita pun tak tahu, waris kita lagi lah tak tahu. Kan? Jadi benda-benda ni satu perkara yang sangat penting, dan ada banyak yang kami jumpa untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, dokumen-dokumen tak tahu dekat mana. Bila dia nak buat perancangan harta, masa tu lah baru dia cari, yang ni tak ada lah, yang ni tak ada. Sangat penting kita simpan dengan selamat dokumen-dokumen kita, sebab apa? Nanti bila berlaku kematian, waris nak cari lagi susah. So kita lah orang yang bertanggungjawab untuk memastikan simpan dokumen-dokumen ni dengan selamat, dan kemudiannya bila kita dah senaraikan aset-aset kita tu, kita kena tahulah kita nak bagi kepada siapa. So pada ketika itu barulah kita boleh bantu. Kalau tak tahu nak bagi kepada siapa, kita pun nak bantu tak boleh. Jadi kena fikirkan. Dan ramai yang kami jumpa bila kita puan, okay, rumah ni nak bagi anak mana-mana, tak fikir lagi. Kereta ni bagi anak mana, tak fikir lagi. So kena fikir dululah baru boleh tahu, kan. Alright. Dan yang seterusnya adalah solusi. Dekat sini tadi saya terangkan tentang 3 kunci pewarisan, iaitu kunci perolehan kuasa, kunci pentadbiran dan juga kunci pembahagian. Ini adalah perkara-perkara yang tuan-tuan perlukan apabila nak memulakan perancangan harta. Kalau tak sempat macam mana Puan Syikin? Tak sempat maksudnya warislah kena buat nanti. Maksudnya dia tak ada kunci dah, dia dah mangga terus. So nak buka mangga tu, waris kena cari. Tapi kalau buat semasa hidup, maksudnya kunci dah disediakan oleh pemiliknya. Dia tak bawa kunci tu sekali masuk dalam 7 kaki ke bawah. Tapi kalau yang tak buat ni, maksudnya dia dah bawa sekali. So warislah kena cari kunci-kunci tersebut. Okay, so solusi yang disediakan oleh pihak wasiat Syah Berhad, saya kongsikan kepada tuan-tuan perempuan, di mana Diwasiah ni adalah sebuah syarikat amanah patuh syariah yang terbesar di Malaysia. Kita dah hampir kepada tahun yang ke-20, tahun 2024 ni adalah tahun yang ke-20. So kita dah bantu lebih daripada 70,000 pelanggan, dan kita juga dah dapat lebih daripada 400 perintah pengesahan hibah di Mahkamah Tinggi Syariah seluruh Malaysia. Dan ada lebih daripada 500 kes pusaka yang dapat diselesaikan dalam tempoh 4 hingga 8 bulan. Okay, jadi kalau orang tanyalah syarikat Wasiah Shop ni, kalau tutup macam mana? Tak, sebenarnya kita tak boleh tutup sebab kita adalah sebuah syarikat amanah. Maksudnya yang akan tukar hanyalah dari pihak pengurusan sahaja. Tapi dari sudut operasi, selagi manalah ada harta pelanggan kami yang belum diuruskan, maka tak bolehlah tutup operasi tersebut. Okey. Kenapa saya kongsikan? Untuk tuan-tuan puan semua sedikit maklumlah tentang syarikat ni. Okey, ini adalah kita punya CEO kita, Tuan Haji Arif bin Sabirin. Di Wasiat Shop ni kita semua bekerja sebagai Muslim, yang tak ada syahadah tak dibenarkan masuk lah. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan semua jumpa di luar sana yang jenis pakai-pakai skirt pendek cakap surah An-Nisa ni, memang ramai. Sebab non-Muslim dia memang suka buat benda ni sebab dia tahu satu benda yang orang kurang ambil cakna. Jadi kita ni malu lah masa kami masuk awal-awal dulu tu. Kita pun tak hafal kan, tiba-tiba dia yang datang dengan pakaian macam itu, dia boleh bercakap surah An-Nisa. Ya Allah, kita nak letak buka kat mana kan. Jadi sebab tu saya sangat mengajaklah kalau ada kawan-kawan tu, kalau ni kita terus sebarkan ilmu pewarisan ni. Jadi inilah sebahagian daripada buat kita. Kebanyakan mereka ni adalah mereka yang berada dalam bidang korporat lah. Kalau saya perasan, Profesor Madya Dr. Aimizul Hazmi ni adalah pengasas adalah salah seorang pakar ekonomi yang memang kerap bagi pendapat tentang ekonomi kita sejak daripada COVID sampailah sekarang. Bila ada politik, beliau ni banyaklah bagi analisis. Mungkin kalau di universiti-universiti agak famous lah. Okay, dan kemudiannya Tan Sri Datuk Wira Azhar Ali ni adalah mantan hakim. Jadi kalau kita tengok berada di sini, memang orang-orang yang memang sangat pakar dalam pentadbiran korporat lah. Okay, dan yang seterusnya paling penting adalah tentang panel syariah kita. Okay, kenapa panel syariah ni merupakan antara individu yang penting dalam syarikat kita? Sebab mereka inilah sebenarnya yang mengkaji tentang
bagaimana nak memastikan dokumen hibah yang kita buat di syarikat ni boleh disahkan oleh mahkamah syariah. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, pengerusi panel penasihat syariah kita adalah Datuk Seri Dr. Mat Yusof Cik Teh ni adalah mantan Hakim Mahkamah Rayuan Syariah di Jabatan Hakiman Syariah sendiri. Jadi bila pencen, dia masuk ke Wasiat Shop sebagai panel penasihat, dan memang beliau adalah antara individu yang memang mengesahkan dokumen hibah pun masa bertugas dulu. Jadi beliau tahulah apa keperluan dokumen hibah tu nak disahkan. Okay. Dan yang kemudiannya adalah 3 individu penting, dan dia bukan setakat penting di Wasiat Shop. Mereka ni juga adalah individu yang penting di negeri-negeri di Malaysia, sebab mereka juga merupakan panel untuk menggugat elemen hibah dan wasiat di Selangor. Okay. Kalau kita tengok Profesor Madya Dr. Nasri Shah, Ustaz Dr. Zamrul Muda dan juga Ustazah Dr. Nurliza, diorang ni memang pusing-pusing dalam Malaysia sebab apa di Malaysia tak ramai yang pakar tentang hibah dan wasiat. Jadi pergi mana-mana, kenapa jadi diorang ni jadi panel Wasiat Shop, lepas tu jadi juga panel untuk MAIS, lepas tu jadi untuk elemen hibah, penggubalan elemen hibah negeri-negeri, sebab memang tak ramai yang pakar. Jadi sebab itulah kenapa mereka ni menyumbangkan tenaga mereka, ilmu mereka ada untuk kepada masyarakat sebenarnya. Okay, dan kemudian kita ada juga Tuan Sri Nilamuddin, Ustaz Dr. Ni Abdul Rahim dan juga Tuan Haji Sulaiman Kadimi sebagai panel untuk memastikan dokumen-dokumen yang disediakan ini adalah patuh syarak lah. Okay. Alright, so tadi saya ada kongsikan sedikit tentang macam mana kita nak faham 3 kunci. So sedikitlah untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita unlock kunci yang pertama ni, dia ada, kalau solusi di Wasiat Shop ni, dia ada yang kita panggil dia sebagai al-wasitah ataupun perantara. So kita bahasa mudah kita panggil khairat pusaka. Kalau khairat kematian urus jenazah, khairat pusaka ni dia urus harta kita. Okey, di Wasiat Shop ni dia ada al-wasitah dan kemudiannya kunci pentadbiran dan juga pembahagian lah. So pembahagian ni pelanggan dia nak buat hibah ke, nak buat wasiat ke, ataupun kalau faraid itu kita tak boleh rancang sebab faraid itu memang terlaksana selepas kematian kan. So cuma maksudnya hasiat faraid itu dia just nyatakan sahajalah. Okay, so ini adalah antara apa yang kita boleh bantulah. Kita boleh bantu hibah nasihat kepada pelanggan, dan selepas kematian kita datang ke rumah pelanggan-pelanggan untuk memastikan yang bila berlaku kematian ni, waris dia tak susah nak bercakap. Saya ambil contoh pagi tadilah yang klien saya yang meninggal tu, bila anak dia telefon puan, nanti puan akan datang kan? Cakap, ya saya akan buat report kematian, nanti pihak Wasiat Shop dia akan datang. Okay, lega je saya. Sebab waris ni termasuk adik-beradik. Arwah ni anak perempuan seorang saja, tapi dah anak perempuan seorang pun 30 lebih lah. Jadi kebetulan arwah masih ada ibu dan juga adik-beradik dia. Jadi kita lega je, saya tak tahu macam nak cakap dengan pakcik-pakcik saya. Cakap tak apa pun, jangan risau. Kita akan hubungi puan nanti dapatkan tarikh, kita datang ke rumah. So, ya Allah leganya. So, macam benda-benda macam ni kita akan bantulah selepas daripada kematian pelanggan kita. Okay, so untuk tadi kunci yang kedua saya dah jelaskan. So, nanti boleh, maksud kita akan go through lebih detail selepas ni lah. Dan kunci yang ketiga tentang pembahagian. So, hibah. Malam ni saya nak kongsi sedikit tentang hibah lah. Sebab yang kita banyak dengar ni di luar sana macam orang kata hibah takaful semua kan. Tapi hibah takaful tu dia adalah nama produk. Kalau macam ni adalah hibah yang kita tengok daripada sudut hukum syarak lah. So apakah definisi hibah? Hibah ni adalah pemberian atas dasar kasih sayang tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Okay. So hibah ni perlu cukup rukun dia. Macam rukun nikah, rukun solat tu semua ada rukun. Sebab kita bercakap tentang hukum syarak sama juga macam ni. So apa rukun hibah? Yang pertama ada pemberi hibah. Okay, pemberi hibah dia mesti berada dalam keadaan yang sihat tubuh badan, waras akal fikiran. Dia tak boleh hibahkan harta dia dalam keadaan yang maradul maut. Maradul maut ni macam mana? Bedridden, Alzheimer, dah kena cancer stage 4 yang doktor kata lagi 6 bulan je. Yang ni tak boleh. Dia mesti berada dalam keadaan sihat tubuh badan. Tak boleh orang paksa dia. Anak dia mak hibahkan sekarang. Kata saya tak bisa tak boleh hibah. Tak boleh. Okay. Yang keduanya penerima. Yang ketiganya ada harta yang ingin dihibahkan hak milik dia. Tak boleh pula kita pergi hibah harta jiran kita. Kan? Tu kena hati-hati juga. Saya nak hibah tanah ni. Itu harta siapa itu jiranmu? Tak boleh. Okay. Dan yang seterusnya ada ijab kabul. So ijab kabul ni maksudnya macam
Tok Kadi dengan pasangan suami itulah kan. So ada ijab kabul, cuma yang bezanya ijab kabul ni pemberi dan penerima. So di wasiat syok ni kita menambahlah dari sudut standard operating procedure kita tak pakai dokumen semata-mata. Jadi contoh kalau lah akad hibah itu kita buat secara fizikal, maksudnya berdepan lah kan, pemberi penerima ada, kita tambah lagi satu dengan video recording. Okey. Yang keduanya, kalau lah kata dulu masa zaman COVID kita tak boleh nak merentas negeri semua ni, bagaimana dibuat? Kita gunakan kaedah Zoom. So bila kaedah Zoom, bukti utama hibah tu adalah video Zoom tersebut. Dokumen dikira sekunder lah. Jadi kita pun dah ada kes daripada kes Zoom ini dah disahkan dan dah ada beberapa kes yang dah disahkan. Dan yang ketiga, yang ni canggih sikit lah. Kita dah pakai teknologi, orang kata kalau tak nak berubah kita susah sikit kan. Jadi kita pakai teknologi macam mana? Ada satu sistem nama dia Usra HDD, iaitu hibah digital document. Yang ni dia paperless. Dia memang pakai aplikasi. Pemberi, penerima boleh duduk di mana-mana saja. So baca dalam tu saja, dia memang tak ada apa-apa salinan dokumen lah. Cuma dalam aplikasi tersebut. Jadi pelanggan kita dia nak pilih macam mana, terpulanglah kepada dia. Okey, dan yang seterusnya adalah hibah ini boleh dibatalkan kalau diberikan kepada anak, cucu, cicit dan ke bawah macam saya explain sebentar tadi lah. Maksudnya kalau ada kes-kes yang berlaku tu nak tarik balik boleh, tak perlukan kepada kebenaran penerima hibah. Okey, dan yang seterusnya adalah penerima hibah ni boleh terdiri daripada sesiapa sahaja. Maksudnya waris boleh, kalau tadi wasiat tak boleh kepada waris, hibah boleh. Bukan waris pun boleh. So kalau wasiat 1/3, maksimum 1/3 sahaja. Tapi hibah ni dia tak ada limitasi dia. Nak bagi kepada organisasi atau individu pun boleh, non-Muslim ataupun Muslim pun boleh. Saya ambil contoh, klien saya yang paling awal dulu, dia single tapi duit cash dia banyak. Jadi apa dia buat? Dia hibahkan kepada Fakulti Pengajian Islam UKM sebanyak 80,000. Nanti bila berlaku kematian, duit tu boleh digunakan untuk tujuan pelajar-pelajar dalam fakulti tersebut nak sambung pengajian. Jadi nampak tak jariah dia tu berpanjangan. So ini antara benda-benda yang kita nampak boleh dilakukan. Okay, dan apa sahaja harta yang dah dihibahkan ini, dia terkeluar daripada pusaka. Ingat balik diagram yang saya mention tadi tu, harta dan pusaka, so terkeluar daripada pusaka. Dan hibah ini berkuat kuasa semasa hidup. Yang ni tuan-tuan dan puan perlu tahu. Sebab apa? Akad tadi dah terlaksana dah masa hidup. Cuma dari sudut pemilikan sahaja yang dia tidak bertukar semasa hidup. Contoh beberapa bulan lepas, klien sahabat saya ni, dia hibahkan rumah kepada anak lelaki dia. Selepas seminggu, anak lelaki ni aksiden meninggal. Jadi hibah ni berpatah balik lah. Sebab apa? Penerima dah meninggal, jadi ayah tadi dia bebas untuk nak rancang semula rumah tadi bagi kepada anak yang lain. Itu dalam konsep kaedah hibah bersyarat kita boleh buatlah. Maksudnya penerima meninggal dulu, berpatah balik kepada pemberi. Kalau hibah mutlak, penerima meninggal dulu, dia jadi pusaka penerima. Yang ni kita kena tahu, kita nak buat kaedah hibah yang macam mana. So pelanggan dia kena decide lah. Okay? Dan pemberi hibah dia akan mendapat manfaat selagi mana ada hayat dia. Macam kes yang saya kongsikan tadi, tak bolehlah simply halau mak ayah dia lepas dia dapat hibah. Kena jaga kebajikan mak ayah dia. Sekarang kita tengok dekat sini, ada perkara-perkara yang kita perlu tahu di mana telah dinyatakan dalam hadis tidak ada wasiat pembagi harta kepada waris sebab dah ada dalam surah Faraid tadi. Dan saya juga tadi ada kongsikan daripada 20 kes pusaka, hanya 2 sahaja waris yang setuju untuk muafakat. Selebihnya akan ikut kepada pembahagian Faraid lah. Okey. Dekat sini ada 12 golongan kritikal yang memerlukan kepada solusi hibah ini. Yang pertama, saya akan cuba cepatkan yang ni. Yang pertama adalah pasangan suami isteri. Bukan suami isteri saja, adik-beradik ke yang beli rumah secara berkongsi. Kenapa? Sebabnya bila 2 nama, contoh suami meninggal dulu. Yang jadi pusaka tadi, pusaka suamilah. Dia tak pergi terus kepada isteri. Pemilikan penuh rumah tersebut. Contoh suami tadi dia ada mak ayah lagi. So isteri tadi dia berkongsilah dengan mak ayah tadi. So kalau hasrat tu memang beli untuk pasangan masing-masing, boleh buat hibah kepada pasangan ataupun kepada anak-anak. Yang kedua adalah pasangan yang mempunyai anak perempuan sahaja. Yang ni kritikal tadi kan saya bagi tahu.
Kalau kata seorang dapat setengah, kalau yang lebih dari seorang 2/3 bagi sama rata. Baki pergi kat siapa? Baki tengok kalau ada datuk dia dapatlah. Kalau tak ada bapa saudara, sepupu-sepupu. Sebab dia tidak ada waris asobah yang menghabiskan tadi tu. Jadi pentinglah. Dan yang ketiga adalah pasangan yang mempunyai anak angkat. Okay. So yang ini kalau kita tengok anak angkat ni ramai yang dia susukan sebab dia kata kalau susukan senang dari sudut aurat tu terjaga semua kan. Tapi itu dari sudut aurat tak boleh kahwin dengan adik-beradik susuan ni. Tetapi dari sudut pusaka anak angkat ni tak kisahlah dia disusukan ataupun dibin atau dibentikan dengan bapa angkat tidak mewarisi pusaka. Yang ni kena hati-hati nasab keturunan ni. Okay. Pasal kena tahulah. Okay. Dan yang seterusnya adalah pasangan suami isteri yang tidak direzekikan zuriat. Sebab apa? Okay, contoh kes, ada satu kes dekat Shah Alam tu, rumah sangat besar 2 juta lebih. Bila suami meninggal, isteri dapat setengah. So setengah lagi hak milik siapa? Hak milik adik-beradik dia. Jadi bila dibuat kutubah pusaka tu, kakak ni kata tak apalah, jualan rumah ni besar sangat lah, ada seorang. Adik-beradik dia kata, tak apalah kak, sayang nak jual rumah ni. Selepas 3 bulan, dia orang semua bawa masuk anak beranak dalam rumah tu. Lah dah sekali siapa yang keluar? Kakak tadilah kena keluar. Jadi kalau tidak direzekikan zuriat, boleh membuat perancangan harta untuk pasangan kita. Yang seterusnya adalah individu berpoligami, yang mana Abang Tesla, Abang Tiga semua ni kenalah pandai-pandai buat. Kalau orang kata kalau pandai berpoligami, bijaklah juga buat perancangan harta. Sebab apa? Dia ada efek dia nanti. Contohlah, kalau saya ambil contoh Iswan, Is2, Isteri, Is4. Iswan ni dia mungkin dah berkhidmat 30 tahun lebih. Anak-anak dah besar. Tapi Is2 ni mungkin baru 20 tahun lebih. Yang dekat Is4 ni kemungkinan baru 5 tahun berkhidmat. Kalau nak pergi rumah dia ada 3 lapis pagar. Guard 1, guard 2, guard 3. Sebab apa? Sebab takut kena serang dengan anak-anak Iswan nanti tu. Jadi apa kesan ni? Bila berlaku kematian, bahagian isteri ni kita tak nak cakap pasal bahagian isteri ni tak apalah. Isteri-isteri dia boleh cari makan. Tetapi bahagian anak-anak ni, anak-anak daripada Is1, Is2, Isteri, Is4, bahagiannya semua sama. Maksudnya kalau lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Andailah anak daripada perkahwinan pertama ni, umur dah 20-an. Dia tadi dah sakit hati dah, mak baru tadi tu. Jadi dia tak nak bagi bahagian faraid kepada adik-adik yang masih kecil. So bagaimana anak tadi tu nak membesar? Jadi perkara-perkara ni kalau yang berpoligami, bijak berpoligami, bijaklah juga buat perancangan harta. Dan yang seterusnya adalah golongan yang masih ada ibu ayah. Kenapa? Sebab kalau kita tengok, mungkin kita tak nak bagi harta kepada ibu ayah, tetapi isunya adalah bila kata mak ayah ni kadang-kadang bila time kita meninggal, mak ayah kita ada lagi tapi dia dah berada dalam keadaan Alzheimer, dia dah bedridden. Ini yang berlaku kepada arwah salah seorang daripada pelanggan yang saya bantu dulu tu. Memang mak ayah dah Alzheimer. Jadi siapa yang dapat yang buat keputusan untuk mak ayah yang Alzheimer ni? Adik-beradik arwah. Jadi apa yang adik-beradik arwah buat, saya sangat sadis lah kes tu. Semua tanah dia ambil. Padahal anak-anak saudara dia ni masih di bawah 18 tahun. Sampai pegawai pusaka telefon tanya, "Puan betul ke?" Dah dia nak buat macam mana? Kan jadi si Balu tadi dia malas tak bergaduh. Tak apalah, dia boleh cari duit, dia nak ambil lah. Tapi dia kena ingat lah itu dia dah makan hak orang lain kan. Jadi benda-benda macam ni dia berlaku dalam masyarakat kita. Dan yang seterusnya adalah individu yang tidak berkahwin. Okay, yang ni ramai. Sebab apa? Sebab sibuk kerja, keluar pagi balik malam, tak sempat nak bertemu jodoh. Tapi harta Masya Allah, Allah bagi rezeki banyak. Pelanggan-pelanggan saya dia macam ni. So apa dia buat? Dia ada anak-anak buah yang dia sayang. Dan yang ini jangan terkejut juga kalau golongan di institusi pendidikan pun ramai juga diorang sumbangkan kembali kepada universiti. Kita ada beberapa MOU dengan universiti namanya program hibah lil infak. Maksudnya harta-harta dia ni yang berbentuk tunai selepas kematian dia diinfakkan untuk tujuan fakulti tertentu yang dia nak supaya student-student nanti boleh guna dana tersebut. So boleh buat perancangan macam tu. Okay, dan yang seterusnya pasangan yang mempunyai anak lelaki dan anak perempuan. Sebab apa? Dari sudut faraid tadi 2:1. Jadi mak ayah ni biasa dia nak sama ratakan. Ada juga kes yang saya uruskan yang lelaki tak puas hati. Dia cakap kenapa adik dia dapat 2 rumah, adik dia perempuan. Dia dapat 1 rumah. Jadi masih hidup pun dah berbunyi. Macam mana pula kalau mak ayah tak ada?
Okay, dan yang seterusnya adalah pasangan yang punya anak kelainan upaya. Kalau kita tengok baru-baru ni contoh kes arwah yang adik Zahin tu kan, yang meninggal tu. Jadi memang sukar nak menjaga anak kelainan upaya. Bukan satu benda yang senang. Dan saya selalu baca kisah Super Daddy tu, bagaimana Tuan Khairul menguruskan anak tu. Kita boleh bayang tak? Hari ni, kita yang jaga anak-anak ni pun rasa susah. Yang akan ambil selepas kematian tadi, macam dalam video tadi, siapa yang nak jaga? Nak jaga bukan percuma, anak-anak ni mahal. Klien saya sampai sebulan 40,000 jaga 2 anak OKU, maid sekolah lagi. Jadi dia kata, Shikin, kalau saya tak buat something ni, saya tak tahu betul. Memang dia perlu buat perancangan. Jadi kalau adalah kenalan-kenalan yang ada anak kena upaya ni, bantulah mereka sebarkan ilmu ni supaya mereka boleh buat perancangan awal. Dan yang seterusnya adalah individu yang berkahwin semula. Yang ini pun ramai juga kan, imam kahwin dengan yang lebih muda daripada anak dia. Sebab apa? Kan duduk rumah seorang-seorang sunyi kan. Jadi datang seorang tak naklah nurse pencen, tak mau. Datang seorang cikgu pencen, tak mau. Datang seorang lagi anak dia bawa baru grad UiTM. Bagus ni, boleh advise dia dekat kewangan nanti kan. Jadi anak-anak kata, okey lah ayah, boleh lah. Tapi tiba-tiba ditakdirkan pula lepas beberapa tahun meninggal si ayah tadi. Jadi mak muda ni muda daripada anak-anak. So dia dah mula tak puas hati kan, mak dapat bahagian tu. So perkara-perkara ni boleh dibuat perancangan. Yang seterusnya adalah jemaah haji dan umrah. So yang ini sebab apa? Kalau kita tengok orang yang meninggal ihram ni memang satu perkara yang semua orang kalau boleh kan pergi umrah, nak meninggal, pergi haji, nak meninggal. Sebab apa? Sebab masuk dalam kategori yang baik. Tetapi satu perkara kita kena ingat, walaupun meninggal dalam keadaan yang baik, syahid sekalipun hutang takut ada hutang. Jadi sebelum pergi umrah, pergi haji, pastikan buat dulu sekurang-kurangnya lantiklah pentadbir harta, bagi tahu kita ada berhutang dengan siapa. Kalau Allah bagi umur panjang, balik tu langsaikan tak apalah, tapi kita tak tahu. Yang dulu kalau ingat kematian kita punya jemaah di Malaysia kan, itu pun ramai juga kan, so perlu diselesaikan. Dan yang terakhir adalah ahli perniagaan. Sebab apa? Kalau kita tengok hari ini, Masya Allah, Allah bagi rezeki untuk usahawan Muslim di Malaysia maju perniagaan mereka. Saya duduk Kelantan ni, saya memang nampak, ya Allah, kayanya orang Islam dekat sini ni. Tapi jangan kita lupa, bila berlaku kematian, semua perniagaan tersebut dia jadi pusaka juga. Saham-saham syarikat jadi pusaka. Ini antara kes-kes yang tengah kami masih uruskan. Tak selesai lagi sebab apa? Waris-waris dah mula berbalah. Suami cakap gini, anak-anak cakap gini. So benda-benda ni dia berlaku lah. So jadi ini adalah antara 12 golongan kritikal yang perlu untuk membuat perancangan harta menggunakan kaedah hibah semasa hidup. Alright. Pada next slide. Okay. Jadi macam mana kita akan bantu tuan-tuan dan puan selepas daripada kematian adalah sekiranya berlaku kematian, macam tadilah klien saya tu bila berlaku kematian hubungi kita, so kita akan datang ke rumah untuk buat kutubah pusaka. Seterusnya kalau tak ada apa-apa masalah, kita akan terus proceed kepada permohonan lah, sama ada pejabat pusaka kecil ataupun di Mahkamah Tinggi Sivil, bergantung kepada harta si mati. Tapi sekiranya ada di antara waris-waris yang cabar, ada bukan tak ada. Tadi pun saya dah kongsikan ada 400 kes yang kita dapatkan pengesahan. Jadi kita bawa lah dokumen tersebut ke Mahkamah Tinggi Syariah untuk pengesahan hibah. So far Alhamdulillah, untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, di Wasiat Shop ni tak ada lagi kes kita yang ditolak. Paling tinggi sampai Mahkamah Rayuan disahkan oleh pihak mahkamah. Sebab apa tadi? Saya dah ceritakan kredibiliti panel penasihat syariah kita di belakang. So memang kita pastikan yang hibah kita buat itu adalah patuh hukum syarak. Jadi waris-waris kerja dia dah mudah dekat sini. Kerja dia nombor 1, meninggal, call kita. Lepas tu last kali nanti nombor 7, dah dapat perintah semua pergi tukar nama sahaja kepada nama waris-waris yang baru. Okay. Okey, saya dah sampai kepada penghujungnya, jadi saya dapat simpulkan tadi punca harta beku adalah stok. Nak selesaikan kita gunakan kaedah fast, dan apa solusi yang ada antaranya adalah al-wasitah dan juga hibah lah. Maksudnya dokumen perancangan harta. Jadi saya harap tuan-tuan perempuan malam ni dapat manfaat. Jangan ulangi lagi kesilapan masa lalu. Sebab apa? Kalau kita tengok daripada yang amat arif Tuan Abdul Hamid, mantan hakim kita bercakap, even God's law if not properly administered will lead to injustice. Maksudnya apa yang kita ada ni kita takbirlah sebaik-baiknya. Akhir kata daripada saya, mohon maaf sekiranya terdapat sebarang salah silap, terkasar tutur kata, sekiranya ada sebarang persoalan.
saya jemput untuk bertanya. InsyaAllah saya akan bantu jawab mana yang saya boleh jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pengurusi majlis. Alhamdulillah, kita sudah pun sampai di hujung program. Terima kasih Purano Arshikin binti Ishak kerana sudi hadir pada program kita pada malam ini. Moga ilmu yang kita dapat pada malam ini akan memberikan manfaat sepenuhnya kepada kita dan dapat diamalkan serta mendapat keberkatan di akhirat. Justru itu, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa soalan atau kemusykilan, bolehlah kita kemukakan kepada speaker kita pada malam ini. Kalau nak bertanya, boleh buka mic. Tapi kalau segan, boleh chat di kotak chat tu ya. Ada apa-apa soalan ke daripada sesiapa? Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Puan Nasyikin, saya sini ada sedikit pertanyaan lah. Puan banyak bercakap mengenai hibah. So, boleh ke kita menghibahkan tanpa pengetahuan si penerima? Itu Okey, soalan saya. terima kasih Terima tuan yang bertanya. Saya tak nampak siapa yang bertanya. Saya pensyarah dia orang. Okey, Tuan Megat Fauzan ke? Oh, ni Tuan Fadli. Ya, saya Fadli Okey, Syakir. maaf, saya tak nampak dekat sini tadi. Okey, alright. Untuk hibah ini tak boleh dihibahkan tanpa pengetahuan penerima hibah. Sebab dia adalah rukun tadi kan, rukun dan syarat hibah tu perlu ada pemberi, perlu ada penerima, perlu ada harta yang ingin dihibahkan dan juga ada ijab kabul. Cumanya mungkin tuan tanya tadi tu ada sedikit perbezaan dengan hibah takaful yang ada dalam masyarakat kita sekarang ni, dalam pasaran ni, sebab itu dia ada dalam akta IFSA tu. So jadi kadang-kadang tu bila meninggal baru surprise je dapat duit hibah tu kan. So tu dia sedikit perbezaan sebenarnya. Kalau hibah harta yang kami buat ni memang kita fully lah ikut hukum syarak macam tu. Saya harap dapat menjawab soalan Tuan Fadli. Terima kasih. Terima kasih Sir Fadli Syakirin. Ada sesiapa lagi ke yang mahu mengemukakan soalan? Saya. Boleh ke saya nak bertanya? Boleh dengar tak? Cik Ismahani, betul Boleh dengar tak? Boleh. Saya nak tanya, harta kita ada harta alih dengan harta tak alih kan? Boleh saya tahu tak contoh harta alih dengan harta tak alih tu? Okey. Harta alih ni contoh kalau macam wang tunai, kenderaan, kalau barang kemas kita, tu semua dikategorikan sebagai harta alih lah. Maksudnya dia tak duduk, kita boleh ubah-ubah kan. Kalau harta tak alih ni biasanya macam rumah dan tanah lah, bangunan, kondominium semua tu dia dikategorikan sebagai harta tak alih. Tapi jangan surprise juga, ada rumah yang boleh dialihkan. Kalau siapa perasan, kalau di sebelah utara sebelum ni kan dia ada tanah, lepas tu rumah tu diangkat kan. Dulu-dulu lah, sekarang ni jangan nak jumpa. So yang itu dikira rumah dan tanah berasingan. Tetapi kalau kita hari ni beli tanah, lepas tu kita buat rumah atas tanah tersebut, kalau ikutlah kepada penjelasan kanun tanah negara, apa-apa sahaja yang melekat di atas tanah itu dikira sebagai tanah. Maksudnya kalau kita buat rumah atas tanah tu dikira tanah tu lah, dia bukan kira rumah asing, tanah asing. Jadi segala mineral-mineral tanah tu semua pun dikira sebagai tanah lah. Tu sedikit penjelasan tentang perbezaan di antara harta alih dan juga harta tidak alih. Saya nampak soalan dekat chat. Terima kasih. Sama. Dapat saya baca soalan dekat chat boleh? Boleh saya tanya berkaitan faraid. Untuk faraid bahagian harta, duit di dalam akaun perniagaan. Perniagaan masih ongoing. Boleh ke difaraidkan oleh anak-anak arwah? Okey, perniagaan ni apa yang kita perlu faham? Perniagaan ada beberapa jenis. Okey, yang pertama kita ada sole proprietor, pemilik tunggal. Yang kedua kita ada perkongsian.
Yang ketiga yang latest ni ada juga PLT kan. Kemudian ada juga sendian berhad, ada juga berhad. Okey, jadi yang mana yang tiga yang awal, sole proprietor, perkongsian dengan PLT tadi tu, yang mana pemilik dia tu memang dia akan jadi pusaka lah. Maksudnya perlu diagihkan kepada waris-waris yang berhak. Sama juga kalau sendian berhad pun, sendian berhad dia ada jumlah share dia. Jadi contohlah kongsi 3 orang, contohlah dekat sini Tuan Muhaimin, Tuan Zulfitri, Puan Nurul Jannah berkongsi 3 orang. 30, 30, 40. Jadi ditakdirkan salah seorang meninggal, yang meninggal ni 40. So 40 tu ada jadi faraid kepada waris-waris dia lah. Jadi pada ketika itu kita kena bincang pula. Dah dapat saham tu satu, yang nak mentadbir dalam syarikat adakah anak dia pula? Jadi memang jadi pusaka juga. Kalau macam syarikat berhad ni mesti ada by share pun sama. Perlu diagihkan kepada waris-waris faraid. Okay, so harap menjawab soalan Tuan Sabran. Seterusnya, lagi dekat chat. Daripada Puan Faridah, Assalamualaikum Puan. Kiranya mahkamah telah memutuskan harta difaraidkan, tetapi adik-adik beradik dan ibu lain membangkang putusan mahkamah. Okey, kalau mahkamah dah putuskan faraid, maksudnya kita kena ikut. Sebab apa? Kalau masa perbicaraan yang biasa yang kita tahulah, maksudnya yang kami biasa masuk, memang pegawai pusaka dia dah bagi tahu dah. Okay, ni bahagian faraid waris-waris ni. Okay, waris-waris macam mana, setuju ke tak dengan pembahagian ni atau ada hasrat tersendiri. Jadi kalau lah contohlah dia orang semua kata okay, kami nak bagi sama rata. Semua setuju? Semua setuju, okey. Tapi ada yang kata okey 4 orang nak sama rata, seorang nak faraid. Jadi bagilah faraid tu. Yang 4 lagi tu dia bahagi sama rata kepada yang 4 orang tadi tu. Okey, tapi dalam kes yang dah diputuskan ini, kita dah tak boleh nak buat apalah sebab tak, maksudnya masa bicara tu tak dicakapkan lah kata ada formula sendiri. By right sebelum diputuskan, kena bagi tahu dululah. So maksudnya bila dah kadang-kadang tak capai keputusan bersama. Bila tak capai keputusan bersama, memang mahkamah akan cakap ikut faraid lah, sebab faraid itu sendiri adalah hukum Allah. So benda-benda ni kita pun mahkamah dah putuskan, so kita follow sajalah. Okay, ada membantu Puan Faridah. Okay, ada soalan lain? Boleh saya nak bertanya Puan? Boleh, silakan. Apa beza? Maksudnya dari sudut kalau kita buat perancangan dan kita tak buat perancangan dari sudut kos. Maksudnya kalau kita buat perancangan, kos dia adakah lebih murah berbanding dengan kalau kita tak buat perancangan selepas berlaku kematian lah. Okay. Jelas ke? Jelas. Terima kasih Ustaz Aiman J. Okey, so kalau kita tengok apa perbezaan antara orang yang buat perancangan dengan yang tak buat perancangan. Yang pertama, orang yang buat perancangan ni kita tahu dah, bila meninggal sahaja pusaka dia akan diuruskan dengan segera. Okey, jadi dia tidak berlaku isu kelewatan dekat situ. Beza dengan orang yang tak buat perancangan. Sebab orang yang tak buat perancangan, dia depends kepada waris dia. Kalau waris dia tak buat setahun, 2 tahun, 20 tahun. Okey. Dari sudut kos pula, kalau kita tengok dekat sini, orang yang dah buat perancangan ni, maksudnya kalau dia meninggal, contohlah hari ni meninggal, pusaka tu diuruskan dalam tempoh lah 6 ke 9 bulan daripada dia meninggal. Maksudnya nilai harta dia, hari tu dia meninggal dalam lebih kurang 500,000. So kekal 500 kat situ lah, maksudnya meningkat pun dia tak banyak sangat. Compare dengan orang yang tak buat apa-apa perancangan, bila waris-waris dia bertanggung untuk uruskan, contohlah meninggal tahun 2000, tahun 2023 baru nak urus. Harta yang daripada 500,000 dah jadi berapa? Silap-silap dah jadi 1.2 juta, 1.5 juta. Jadi, tuan-tuan dan puan semua perlu tahu, kos urus pusaka dia kira masa diuruskan pusaka tersebut. Bukan masa berlaku kematian. Jadinya, elok-elok lah tadi 500,000 tu pergi pejabat pusaka disebabkan waris bertangguh-tangguh, tiba-tiba dah tukar jadi 2 juta, kena pula pergi Mahkamah Tinggi Sivil. Of course lah, Mahkamah Tinggi Sivil kos dia 3-4 kali ganda lagi besar daripada pejabat pusat kecil. Dari sudut penjimatan kos, ini benda yang kita kena lihat lah. Dan daripada sudut yang saya bagi tahu tadi, yang paling penting yang ketiga tadi tu, dari sudut kita nak elakkan daripada terambil hak orang lain tadilah. Sebab bila kita dah uruskan cepat ni, semua waris settle dah. So, bila dah settle, okey, kalau ada terlebih terkurang kita halal semua, okey, halal semua. Tapi yang bertangguh tu, dia duduk makan dalam kat situ. Dia duduk bercakap lagi kan, aku tak dapat lagi bahagian ni. Tiba-tiba meninggal anak dia pula kan. So ini benda-benda yang kita nampak lah. Harap dapat membantu Ustaz Aiman.
dalam menjawab soalan tadi? Okey, ada lagi soalan lain? Nampaknya macam dah tak ada. Okey, so kalau macam tu, terima kasih semua. Sebelum majlis berakhir, saya nak ingatkan kepada semua peserta agar melengkapkan survey form yang kita ada letak dekat chat box tu untuk memudahkan para peserta memperoleh ECJ penyertaan sepanjang program ini berlangsung. Dan kita harap semoga ilmu yang diperoleh dapat dimanfaatkan sekaligus membantu para peserta pada masa harapan. Sekarang diminta semua untuk buka kamera untuk kita bergambar sekejap dengan penceramah kita sebagai kenang-kenangan. Mana? Okey. Okey, kita ada view. Okey, kejap Balkis boleh dapatkan gambar? Okey, sudah senang. Okey, itu saja. Maka berakhirlah program pewarisan harta Islam, hibah dan wasiat talk pada malam ini. Terima kasih semua atas kehadiran memeriahkan program kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.